Okey. Jadi boleh dengar tak suara cikgu? Cikgu nak dengar sikit. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Okey. Okey. Okey, untuk kelas dengan cikgu ni, cikgu nak kamu yang pertama kamu respon lah bila cikgu tanya. Kalau tak cikgu sunyi, cikgu ni jenis yang bercakap. Lepas tu cikgu nak confirmkan, faham ke tak ni? Lepas tu cikgu tanya. Kalau ada soalan, jangan malu-malu. Tanya je cikgu terus. Tapi soalan tu pastikan berkaitan dengan tajuk kita nak belajar hari ni lah. Jangan kamu pergi pula tanya pasal sains, pergi tanya pula pasal sejarah. Maksudnya tu luar bidang cikgu lah. Okey. Kita nak mula dah kelas kita. Kelas kita mula pukul 12.30 sampai pukul 2.30. Untuk hari ini, cikgu nak masing-masing sedia dengan buku latihan. Sedia dengan buku latihan dan kalkulator. Cikgu nak masing-masing sedia dengan buku latihan dan kalkulator sebab apa? Sebab cikgu akan bagi banyak sedikit kerja. Maksudnya cikgu terang, cikgu bagi latihan. Cikgu terang, cikgu bagi latihan. Semalam, cikgu dah ajar kamu dah tentang poligon sekata, n tolak 2 darab 180. Untuk hari ni kita pergi lagi jauh. Banyak sikit pengiraan hari ni. Sebab apa? Sebab cikgu nak habiskan terus bab 4, iaitu cikgu nak habiskan terus isi-isi di dalam pelajaran bab 4, iaitu tentang poligon. Okey. Okey, jadi jadi masing-masing cikgu nak test teknikal sikit. Suara cikgu jelas kan? Tak ada tersekat apa-apa kan? Tak. Okey. Baik. Cikgu risau sebab sini hujan. Cikgu duduk janda baik. Bentung faham. Kalau siapa-siapa datang janda baik, datanglah sekolah cikgu. Sekolah cikgu kat janda baik. Okey. Jadi cikgu akan mulakan share screen. Sekejap. Kalau ada siapa-siapa ada buku teks lagi bagus. Bawa aja buku teks dengan kamu sebab memang lesson cikgu 100% cikgu rujuk buku teks. Okey, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekejap. Cikgu nak. Okey, cikgu share screen Okey, cikgu mula share screen bagi masa cikgu 5 minit untuk terangkan pada kamu apa yang kita dah belajar semalam. Okey, tapi cikgu nak masing-masing fokus tau. Cikgu ingatkan lagi sekali. Hari ni banyak sikit latihan. Okey. Cikgu tengah accept ni sekejap ni. Ada orang baru masuk. Okey. Allah ada lagi. Kejap. Okey. Jadi cikgu mulakan lesson cikgu hari ni. Okey. Masing-masing boleh tengok skrin cikgu. Okey. Yang semalam apa yang cikgu nak fokus adalah cikgu dah ajar kamu tentang poligon sekata. Poligon sekata. Okey, cikgu dah ajar dan cikgu dah terangkan apa tu poligon sekata. Okey, kalau kamu tak tahu apa tu poligon sekata, cek balik kelas kita sebelum ni. Okey, macam mana nak cek kelas? Okey, dekat dalam Telegram tu cikgu dah ada send link YouTube yang kelas semalam. Maksudnya YouTube ni senang sikit, kamu tak perlu download, kamu tak perlu nak simpan kat save ke mana-mana, kamu just buka sahaja YouTube. Maksudnya kena ada internet sahaja. Okey, poligon sekata cikgu dah ada ajar. Maksudnya poligon sekata dia sama sudut dan sama sisi.
Lepas tu, cikgu dah ajar tentang N tolak 2 darab 180. Okey, N tolak 2 darab 180. Cikgu nak dengar sikit. Ni formula pasal apa? Ni formula pasal apa? Cek balik nota semalam. N tolak 2 darab 180. Formula pasal apa? Tak dengar pun? Jumlah sudut pendalaman. Jumlah Ya. sudut pendalaman. Ya, pandai. Jumlah sudut pedalaman. Okey, cikgu bagi latihan tu kan. Suruh kamu betul-betul mahir tentang penggunaan jumlah sudut pedalaman. Sebab hari ini kita nak masuk kepada poligon tak sekata. Maksudnya kita nak selesaikan masalah poligon tak sekata. Poligon tak sekata. Syarat untuk betul-betul faham kelas cikgu untuk poligon tak sekata ni, kamu kena betul-betul tahu cara nak gunakan formula ni. N tolak 2 darab 180 ni. Kena tahu. Sebab kita nak terangkan macam mana nak buat poligon tak sekata. Okey, jadi cikgu akan mulakan. Cikgu akan mulakan lesson cikgu. Okey, macam mana poligon tak sekata tu? Okey, poligon tak sekata tu maksudnya dia mempunyai nilai sudut yang berbeza. Yang berbeza. Maksudnya kita ni tengah nak belajar tentang poligon tak sekata. Semalam cikgu mengagihkan, cikgu membezakan mana satu poligon sekata dengan poligon tak sekata. Kelas cikgu khusus kelas untuk semalam untuk poligon sekata je. Cikgu tak sentuh pun tentang poligon tak sekata. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Hari ini kita akan pergi kepada poligon tak sekata. Okey. Ini adalah poligon tak sekata. Apa yang dimaksudkan dengan poligon tidak sekata? Maksud poligon tidak sekata yang kamu kena betul-betul faham. Cikgu nak terang satu je ciri-ciri dia. Dia mempunyai nilai sudut berbeza. Nilai sudut berbeza. Okey. Ini adalah segi 4. Kalau segi 4, okey, cikgu cakap ni sekata. Yang warna biru ni adalah sekata. Kita gunakan N tolak 2 darab 180. Jadi N kita dekat sini ada berapa bucu? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah N tu adalah sama dengan 4. Cikgu masukkan 4 tolak dengan 2 darab 180. Jadi 4 tolak 2 darab 180, cikgu akan dapat 360. 360 ni anak-anak sekalian, 360 ni adalah hasil bucu di sudut pertama ditambahkan dengan bucu di sudut kedua, ditambahkan dengan bucu di sudut ketiga dan ditambahkan dengan bucu di sudut keempat. Jadi bila cikgu kata dia sekata, maksudnya kamu boleh ambil 360 bahagi dengan 4. 360 bahagi dengan 4, kamu dapat 90. Bila kita mention tentang sekata, semua sudut dekat sini 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Untuk hari ini, kita pergi kepada poligon tidak sekata. Fokus kepada tulisan warna hijau. Poligon tidak sekata. Okey. Masing-masing boleh salin apa yang cikgu terang dekat depan. Poligon tidak sekata. Apa yang dimaksudkan dengan poligon tak sekata ni? Nilai sudut yang berbeza. Kita fokus. Poligon tidak sekata. Okey, kita fokus. Kedua-dua bentuk dekat depan ni adalah tentang segi 4. Yang ini, yang warna biru cikgu buat ni adalah tentang poligon sekata. Kalau dekat yang sini, yang ada tulisan warna hijau ni, cikgu panggil dia poligon tidak sekata. Kenapa dikira sebagai poligon tidak sekata? Sebab dekat W, sudut dia berbeza. Dekat T, sudut dia berbeza 100. Dekat V, sudut dia 100. Dekat U, sudut dia 80. Maksudnya, dia berbeza dengan poligon yang sekata. Kalau poligon sekata, semua sudut nilai yang sama. Jadi poligon tidak sekata, dia ada
dia ada satu je sudut yang berbeza. Contoh. Yang ni dah 100. Ni dah 100. Sama. Ni dah 100. Contoh. Ni 100 juga. Bila ni 100, ada tiga bucu yang tidak 100. Tapi ada satu je bucu yang bukan 100. Kita terus masukkan dia dalam kategori tidak sekata. Tu maksud poligon tidak sekata. Okey, macam mana? Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Jelas. Okey. Okey, bagus. Jadi sekarang ni cikgu nak ajar cara penyelesaian untuk menyelesaikan masalah poligon tidak sekata. Kamu boleh tengok dekat depan ni. Okey, yang pertama, cara nak selesaikan poligon tak sekata, nak tak nak kena guna formula ni. N tolak 2 dalam kurungan darab 180. Kena pakai formula tu. Jadi N tu apa? Macam biasa. N tu adalah jumlah bucu. Jumlah bucu. Jadi bucu dekat sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi N kita sama dengan 4. Masukkan N tolak 2. 4 tolak dengan 2 darab 180. 2. 4 tolak 2 dapat 2 darab 180. Jadi dekat sini kita dapat 360. Ini kan jumlah sudut pedalaman. Ini kan jumlah sudut pedalaman. Tak dengar? Ada tanya ke? Betul lah. Inilah jumlah sudut pedalaman. Maksudnya, sudut dekat W. Sudut dekat W tambah dengan sudut dekat T. Tambah dengan sudut dekat U. Tambah dengan sudut dekat V. Sama dengan 360. Kalau ni kita tengah buat poligon tidak sekata. Ni poligon sekata. Poligon sekata kamu boleh terus bahagi 4. Sebab apa? Sebab nilai sudut dia semua sama. Tapi poligon tak sekata, kamu tak boleh terus bahagi. Sebab apa? Bahagi tu digunakan apabila nilai dia sama. Nilai bucu dia semua sama. Tapi sekarang bila poligon tak sekata, jangan sesekali guna bahagi terus. Kamu kena masukkan satu-satu nilai di setiap bucu. Contoh, cikgu masukkan W. Maksudnya cikgu fokus dekat sini. Sekarang ni, dia nak cari apa? Dia nak cari berapakah sudut dekat W. Nampak ni, dia buat tanda telinga gajah. Jadi dekat T, kita tengok, cikgu zoom out. Okey, dekat T. T ni adalah 100. Kamu kena W ni, cikgu letak alik. Sebab dia nak cari berapakah sudut dekat W. Okey, dekat T ni dia ada 100 dekat situ. Maksudnya kamu masukkan dia 100 darjah. Maksudnya kamu kena masukkan. Tengok T ni. T dekat sini sudut dia 100 darjah. Maksudnya kamu masukkan dia 100 darjah. Kalau dekat U, kat U fokus dekat bucu U. Sudut dia dekat sini adalah 80 darjah. Kamu kena masukkan 80 darjah. Tambah dengan sudut dekat V. Ni sudut dekat V, ni V dia. Jadi sudut dia 100 darjah. Sama dengan 360. Jadi, kamu kena selesaikan persamaan ni. Contoh, jadi cara nak selesaikan. Inilah persamaan yang perlu diselesaikan untuk kamu dapat berapakah sudut dekat W. Okey, jadi cara nak selesaikan dia. Okey, tengok 180 dengan 100 ni, dia adalah geng. Dia adalah kawan. Benda yang boleh diselesaikan. Macam nak tahu geng tak geng? Maksudnya dia tak ada huruf apa-apa. 180 dengan 100. Kamu boleh terus tambahkan. 100 tambah 100, 200. 200 tambah 80, kamu dapat dia 280 darjah. Maksudnya kamu dah tambahkan 180 dengan 100 ni. Jangan lupa bawa turun W. Jangan lupa bawa turun sama dengan 360. Sekarang kita nak W tu sahaja. Kita kena alih 280. 280 ni dalam keadaan positif.
Bila kita cakap positif, positif alih ke sebelah jadi apa? Negatif. Ya, dia akan jadi negatif. Pandai. Jadi 360 tolak dengan 280. Jadi, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. 360 tolak 280, kamu akan dapat jawapan dia 80 darjah. Jadi, bermakna sudut dekat W ni adalah sama dengan 80 darjah. Okey, sebenarnya satu contoh ni, kalau kamu betul-betul faham, kamu dah boleh selesaikan apa-apa masalah yang melibatkan poligon tak sekata. Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Cikgu terangkan lagi sekali. Okey, ini poligon sekata yang warna biru ni. Warna biru ni. Cikgu tunjuk juga poligon sekata, cara menyelesaikan poligon sekata ni sebab apa? Sebab cikgu nak kamu faham, kalau poligon sekata, bila kamu dapat jumlah sudut pedalaman tu, kamu boleh terus bahagi dengan nilai bucu. 90, kamu dapat 90, 90, 90, 90. Tetapi, kalau poligon tak sekata, kamu dapat 360 juga. Fokus kat sini. Kamu dapat 360 juga. Kamu dapat 360 juga. Bezanya, kamu tak boleh bahagi macam poligon sekata. Kamu kena ambil nilai di setiap bucu. Ni bucu W, ni bucu T, ni bucu U, ni bucu V, ni bucu W, T, U, V. Sama ke tak? Kena samakan dengan jumlah yang kamu dapat dekat daripada formula N tolak 2 darab 180. Lepas tu, masukkan nilai bucu yang dah ada nombor. W ni, dia nak tahulah dia nak apa dekat sudut W ni. Jadi W tu adalah benda yang kita nak tahu. T tu 100. Masukkan 100 dekat T. Nampak T ni cikgu tukar dia jadi 100. U ni 80. Nampak cikgu tukar U ni jadi 80. Dan V ni 100. Jadi V ni cikgu tukar dekat sini jadi 100. Ni V dia jadi 100. Samakan dengan 360. Jangan samakan dengan nombor lain. Sebab apa? Sebab jumlah untuk sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman. Maksudnya jumlah W tambah dengan T, tambah dengan bucu U, tambah dengan sudut V, semua tu kita dapat 360. Jadi kita kena samakan dengan 360. Selesaikan. 100 tambah 80 tambah 100 dapat 280. Jadi kita nak W tu kena tinggal sorang-sorang. Jadi W ni dia adalah positif. Positif, tengok ni, positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 360 tolak 280, kamu dapat W tu sama dengan 80. Okey, jelas ke? Boleh ke cikgu nak dengar sikit suara? Jelas. Okey. Bagus. Okey, bagus. Jadi benda-benda ni yang kita kena ambil kira. Okey, cikgu nak tunjuk pula contoh yang seterusnya. Okey, kita ambil contoh nombor 2. Tak payahlah contoh. Cik kamu cuba buat. Okey. Menggunakan contoh yang warna hijau tadi. Yang warna hijau ni. Yang warna hijau dekat depan ni. Cikgu nak semua orang cuba buat soalan nombor 2. Dah siap? Send jawapan dekat cikgu kat Telegram. Ikut contoh. Ikut salin sebiji semua. Boleh ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Okey. Cuba buat nombor 2. Send dekat Telegram.
Okey. Cikgu tunggu dekat Telegram ya. Oh, bagus. Okey. Dah ramai dah send. Bagus. Okey, bagus. Pandai. Cikgu bagi masa lagi 2 minit tau. Lepas tu cikgu terus buat. Okey, betul. Siapa nama ni? Afiq Arif, betul. Pandai Afiq Arif. Anur Zikri, betul. Bagus. Man apa ni? Cikgu pun Man. Okey, betul. Bagus. Okey. Lepas tu Aiman Daniel. Bagus Aiman Daniel, betul. Macam mana nak sebut ni? QZNDRA ni. Okey, betul. Bagus. Naim. Bagus, betul. Siapa yang nama ni? Haris. Ya, betul Haris. Cuma ada salah sikit. Haris ada salah sikit. Silap balik. Nanti cikgu tunjuk. Sabrina. Bagus Sabrina. Imran Rushdi. Okey, bagus Imran Rushdi. Hakim. Bagus Hakim. Betul. Awal. Awal. Bagus. Pandai. Ya, betul. Siapa nama E ni? E. Okey, bagus. Betul. Iman Najiha. Bagus. Betul. Pandai. Ashraf. Ashraf. Okey, sikit dia. Dia. Okey, pandai dia. Bagus. Cikgu, macam mana nak hantar dekat Telegram? Ni mention nama cikgu. Ya, cikgu check lagi. Oh, ramai yang ni. Bagus, bagus. Okey. Okey, Ziyad. Okey, bagus semua. Okey, habis dah masa. Bagus yang Danish Hafiq, Akmal Hakim. Nanti cikgu check. Okey, jadi dekat sini cikgu nampak semua boleh faham. Okey, memang bagus. Benda ni kalau kamu dah faham, yang faham yang cikgu buat kat depan ni, dia senang je. Okey, cikgu tunjukkan, cikgu tunjukkan jalan penyelesaian dia. Okey, jadi boleh tengok dekat depan, cikgu buat nombor 2. Cikgu buat nombor 2. Cikgu nak bila kamu boleh ke ni cikgu terangkan ni? Dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey. Okey, cikgu nak bila kamu dapat soalan macam ni, walaupun kamu dah tahu, ada yang kamu dah tahu, jumlah dia 360, cikgu nak kamu buat juga. Buat apa? Cikgu nak kamu masukkan pakai formula ni, n tolak 2 darab 180. Guna juga formula ni. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan ada markah dekat sini. Dia ada markah jalan kerja dekat sini. Jadi n tolak 2 darab 180. Kita tengok n tu apa? N tu macam cikgu mention, jumlah bucu. Jumlah bucu. Kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. Jadi n kita adalah 4. Jumlah bucu kita adalah 4. Kita masukkan 4 tolak dengan 2 darab 180. Okey.
4 tolak dengan 2. 2 darab 180. Jadi 2 darab 180, 2 darab 180, kita dapat 360. 360 ni apa? 360 ni adalah hasil tambah bucu dekat A, hasil tambah bucu dekat B, hasil tambah bucu dekat C, hasil tambah bucu dekat D. Jadi, ini adalah step pertama yang kamu kena buat. Step yang kedua, cikgu nak kamu tulis nama bucu dulu. Bucu A tambah bucu B tambah bucu C tambah bucu D sama dengan 360. Itu step yang kedua. Step yang kedua. Sebab apa? Sebab cikgu nak kamu masukkan nilai tu dengan nilai yang betul. Cikgu nak kamu masukkan dengan nilai yang betul. Contoh A. Kamu jangan buat A tu 95. A tu kan 85. Tulis bawah A ni 85 darjah. Tambah dengan B. B kita 95. Tulis bawah B ni 95 darjah. Dan akhir sekali C 120 darjah. Maksudnya susunan tu kena hati-hati. D ni dia nak. Jadi kita kena salin D ni. Sama dengan 360 darjah. Itu cara dia. Itu adalah cara yang betul. Nombor, lepas tu kamu selesaikan 85 tambah 95 tambah 120. Kamu akan dapat 300 darjah. Tambah dengan D sama dengan 360. Okey, lepas tu 300 ni kamu kena ingat dia positif. Dia dalam keadaan positif. Kita nak D ni tinggal sorang-sorang. Pindahkan ke sebelah. Bila positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi D adalah sama dengan 360 ni ke positif. Dia akan jadi negatif 300. Jadi D dia akan dapat 360 tolak 300. Kamu akan dapat 60. Pastikan kamu buat darjah. Jadi dekat D ni jawapan dia adalah 60 darjah. Itu cara dia. Kita buat. Cikgu nak kamu ada 2 step ni. Walaupun kamu dah faham step pertama, buat juga. Takut apa? Takut ada markah dekat situ. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh. Okey. Boleh faham cikgu. Okey, bagus. Kalau tak faham bagi tahu. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Ada yang baru masuk ni, cikgu tengah admit. Bagi cikgu masa sekejap. Awal. Okey. Boleh je buka buku teks kamu. Okey. Cikgu akan tunjukkan 2 contoh dekat depan. Okey, tengok ni. Cikgu nak selesaikan yang warna biru. Cikgu nak selesaikan yang warna biru. Benda ni lah. Bila kamu dah faham step yang tadi, ikut je step tadi tu. Step yang pertama, dia tak kisah berapa banyak pun bucu, berapa banyak pun poligon yang kamu dapat. Step yang pertama, kamu kena kira jumlah sudut pedalaman. Kena kira jumlah sudut pedalaman. Ni salin tau. Salin. Kalau boleh lukis kali ni. Okey, jumlah sudut pedalaman. Jadi, bila kamu dapat soalan macam ni, kamu kena kira step pertama nak tak nak kena kira jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman dia adalah N tolak 2 dalam kurungan darab 180. Jadi kita kira dulu ada berapa bucu dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bila kita dah kira 5. Jadi kita jadikan N tu, kita gantikan N tu sama dengan 5. Sebab apa? Sebab dia ada 5 bucu. Jadi kita gantikan 5 dalam N. 5 tolak 2 darab 150. 5 tolak 2 kita dapat 3 darab 180. 3 darab dengan 180. 540. 540. Ini adalah step yang pertama. 540. Jadi step yang kedua, dia tak ada nama lah. Alamak, macam mana ni? Kita buatlah nama kita. A.
Ini awal-awal ini adalah awal-awal. Kalau kamu rasa kamu dah mahir, tak payah namakan. Kalau kamu rasa kamu belum mahir, kamu rasa kamu perlukan latihan, namakan. A, B, C, D, E. Maksudnya kita nak tengok bucu dekat A ditambahkan bucu dekat B ditambahkan bucu dekat C tambah bucu dekat D dan bucu dekat E. Total dia, jumlah sudut pedalaman dia adalah 540. Kamu buat 540. Baru kamu masukkan. Jadi kita tengok, kita fokus kepada A dulu. Kalau A dia tulis petak, berapakah jumlah petak ni? Berapa sudut petak ni? Siapa 90 tahu? darjah. 90 darjah. Pandai. Kalau dia petak, dia adalah 90 darjah. Jadi A itu adalah 90 darjah. Tambah dengan B, B itu 60 darjah. Tambah dengan C, C itu 130 darjah. Tambah dengan D, D itu 100 darjah. Tambah dengan E. Kalau dia mention X dekat sini, kamu jangan tulis E. Maksudnya kamu cakap X. Kamu kena masukkan 500. Kamu kena masukkan X tu. Sebab soalan ni cakap pasal apa? Soalan nak cari berapakah nilai X. Okey, bila kamu dah dapat ni, kamu tambahkan 90, tambah 60, tambah 130, tambah 100. Saya kira 90, tambah 60, tambah 130, tambah 100. Kamu akan dapat jawapan dia 380 darjah. Tambah dengan X sama dengan 540. Alihkan ke sebelah 340 ni. 340 ni positif. Kamu kena ingat positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Maksudnya X adalah sama dengan 540 darjah tolak dengan 380 darjah. Jadi kita akan dapat 540 tolak 380. Kita akan dapat 160 darjah. Ini adalah cara dia. Jadi kita dah dapatlah X. Maksudnya X tu adalah 160 darjah. Senang ke susah? Cikgu nak dengar sikit. Senang ke susah? Senang. Senang, cikgu, senang. Bagus. Dia, kalau kamu rasa susah, maksudnya kamu tak buat latihan cikgu bagi semalam. Tak buat apa maksud jumlah sudut pedalaman. Sebab tu cikgu terang step by step. Okey. Lepas tu kita pergi kepada latihan kita. Kejap cikgu jumpa dah latihan tadi. Lupa kat mana. Ini nanti cikgu ajar, jangan risau. Siapa yang tak buat latihan semalam cikgu bagi sudut pengeluaran, sudut pedalaman, dia tak dapat apa yang cikgu nak ajar hari ni. Okey, sekejap. Cikgu tak nampak lah. Cikgu stop share sekejap. Kejap bagi cikgu masa sikit. Okey. Jadinya okey. Sorry lambat sikit. Tengah download. Okey, kejap Cikgu lambat pula. Okey. Okey, yang ni Okey, masing-masing boleh tengok skrin cikgu share.
Okey, sekarang ni kita pergi power sikit. Masing-masing cikgu nak kamu semua buat soalan nombor 9. Cikgu nak apa? Cari nilai X. Tadi cikgu suruh cari sudut. Sekarang cikgu nak kamu cari nilai X. X tu sama dengan berapa? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey, siapa yang dah siap boleh send dekat Telegram. Cikgu tunggu . Bagus, Mukmin. Betul. Ifa Zulaika. Betul juga. Bagus. Okey, Ziyad. Bagus juga. Nordini. Bagus. Ya, betul. Bagus. Okey, buat . Okey, cikgu tunggu dekat Telegram . Okey, orang yang pertama hantar. Nurul. Bagus, Nurul. Okey, Nazhan Hakimi. Bagus. Ni Syirah. Bagus. Okey, baguslah. Ramai yang dapat. Bagus, cikgu suka. Jawapan dia 8 . Oh, ada yang tak dapat. Okey, ya Allah. Bagus, 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 bagus. Ramai yang send. Ni cikgu tengok je tau. Cikgu tak sempat nak reply. Bagus. Ramai dapat. Jawapan dia 8 . Yang cikgu read tu maksudnya betul lah tu tau. Kalau salah tu cikgu komen tu
Salah sikit. Okey. 8. Bagus 8. Oh, ada yang tak dapat. Tak faham. Okey, tak apa. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Okey. Masing-masing boleh tengok kat sini. Mungkin ada yang tak tahu yang darab pergi ke sebelah jadi bahagi tu kot. Jadi cikgu tunjuk. Okey, yang pertama. Cikgu nak kamu selesaikan N tolak 2 darab 180. Okey, Kaizo. Bagus. Jadi N kita ni adalah bucu. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat. Jadi N kita adalah sama dengan 4. Jadi 4 tolak dengan 2 darab 180. 2, 4 tolak 2 dapat 2 darab 180. 360. Ini adalah jumlah apa? Jumlah sudut dekat D tambah dengan sudut dekat E tambah dengan sudut dekat F tambah dengan sudut dekat G sama dengan 360. D kita bila dia mention 11x tolak 2, kamu kena gantikan 11x tolak 2. Itu D kita. Kamu jangan ambil 11x sahaja. Kena ambil sekali dengan tolak 2. Tambah E kita 94. Ambil sebiji 94. F kita 86. Ambil sebiji 86. G kita 94. Ambil sebiji. Dekat situ kita dah dapat. Okey. Yang pertama, ada yang tersilap tambah di bahagian geng dia. Geng dia. Ni negatif 2. Cara tekan kalkulator. Negatif 2 tambah 94 tambah 86 tambah 94. Maksudnya negatif 2 tu walaupun dia dengan 11x tolak 2, tapi tolak 2 tu tak boleh gabung dengan x. Dia gabung dengan nombor-nombor yang lain. Negatif 2 tulis negatif 2 tambah 94 tambah 86 tambah 94. Kamu akan dapat, bila tekan kalkulator, kamu akan dapat 272 sama dengan 360. Tapi kamu kena faham, ini adalah positif. Yang ni 11x. Dia tak kacau yang tadi. Okey, kita alihkan 272 ni dalam keadaan positif. 360 negatif 272. 11x. Jangan tinggalkan dia punya 11. 360 tolak dengan 272, kita akan dapat 88. Okey, ada yang tak nampak. Nombor dengan huruf. Ingat cakap cikgu, nombor dengan huruf 11x ni datang daripada mana? Dia datang daripada 11 darab dengan x. Jadi bila kamu nak alihkan 11 ni, darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Bahagi mesti letak dekat bawah. X sama dengan 88/11. Tekan kalkulator, kamu akan dapat x tu sama dengan 8. Tu cara dia. Okey, siapa-siapa yang tak dapat, salin balik apa yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Cikgu chat. Okey, jelas ke penerangan tu? Boleh faham ke? Jelas, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Ramai je dapat 8. Ramai je dapat 8. Bagus. Betul. Kalau tengok ada jalan kerja lain ke, cek balik. 200 tak tolak dengan 2, boleh je. Okey. Betul. Cikgu nampak je yang lain tu macam mana dia tak campurkan dengan 2 ni. Ada dapat 8 tapi negatif 2 ni dia tak campurkan, dia just tambah 3 nombor ni saja. Okey, yang cikgu nak highlight kat sini, kamu kena faham, bila nombor dia tak ada x, maksudnya kat sini ada 11x je. Dia bila nombor dengan nombor, kamu boleh je terus kalkulator tekan serentak. Kamu tekan ni, kamu akan dapat 272. Okey. Siapa yang rasa dia punya jalan kerja tu berbeza, sila tengok balik. Salin balik. Okey, boleh cikgu teruskan kepada soalan yang seterusnya? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey.
Sekarang kita tengok kepada modul tambahan ni. Kita tengok kepada modul tambahan ni. Cikgu nak kamu cuba buat soalan C. Cuba buat soalan C. Kalau tak nampak ni, cikgu nak highlight tentang darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Cuba buat soalan ni. Okay, dah siap send dekat Telegram ni, cikgu tunggu. Yang tak tolak dengan 2 tu maksudnya dia pindahkan negatif 2, pindah jadi positif 2. Ada masalah WhatsApp je cikgu. Okey, yang tak buat, cuba buat. Cuba buat. Walaupun ramai yang send dah jawapan dengan cikgu, dalam kelas ni ada 70 orang. Walaupun cikgu tak sempat nak check, cikgu tak sempat nak reply, tapi cikgu nak pastikan setakat ni yang hantar dalam 20 lebih je. Ada yang tak buat lagi. Tiga tolak 2. Alamak, salah. Okey, dah ramai, bagus. Nazhan, bagus Nazhan. Alamak, mana aisnya? Okey, ada dah yang betul. Jawapannya 71 Okey, Mukmin, betul. Bagus Mukmin. Anur Izzati, bagus, betul. Auni, betul, bagus. Darwishi, bagus Darwishi, betul. Mimi, betul, bagus. Okey, Aiman Daniel, betul, bagus. Walaupun gambar tu terbalik. Ifah Zulaika, bagus, betul. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit tau untuk siapa yang nak cuba. Baik. Kuazandra, bagus Kuazandra. Okay. Iman, bagus Iman, betul 71. Okey, habis dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Tengah ada tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada tak orang ni? Ada. 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 Okey, respon tau. Kesian cikgu. Cikgu tengah cakap sorang-sorang ni. Okey,
Sebab kita online kan, cikgu macam tengah, bilik ni tak ada orang ni, cikgu seorang ni. Okey. Jadi, bila kamu dapat je soalan macam ni, kamu kena, nak tak nak, kamu kena buat ni. N tolak dengan 2 darab 180. Kamu kena buat benda ni. N tolak 2 darab 180. Supaya kamu dapat tahu berapakah jumlah sudut pedalaman. Okey, jadi dekat sini, kalaulah misal kata dia tak namakan. Dia tak namakan. Tu nantilah. Okey, kita kira dulu berapa bucu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, N dia sama dengan 6. Kamu kena faham, kalau kamu tersilap kira bucu, N kamu dapat 5 ke, jawapan akhir kamu salah. Tak kisah panjang ke pendek ke jalan kerja kamu, kamu tersilap kira bucu, jawapannya salah. Sebab tu kalau kira betul-betul. Tulis dekat kertas tu, tulis 1, 2 macam cikgu tunjuk kat atas. Okey, cikgu tak boleh assume semua faham. Semua faham. Jadi, cikgu terangkan slow-slow dekat sini. Kalau siapa-siapa yang ada masalah, boleh terus tanya cikgu. Jangan angkat tangan, jangan message voice. Pakai suara. Sebab kalau cikgu nak message, dia macam kena buka 2 window. Okey, jadi bila kita dah dapat nilai N tu sama dengan 6, masukkan dalam formula. Ni formula dia. Jadi dalam formula N tolak dengan 2 darab 180. Bila 6 tolak dengan 2 kita dapat 4 darab 180. 4 darab 180 kita akan dapat 720. Jadi kamu kena faham. Hasil tambah ke-6 bucu kena ke-6 sudut ni adalah 720. Kamu kira ni bucu A, ni bucu B, ni bucu C, ni bucu D, ni bucu E, ni bucu F. Okey, jadi maksudnya bucu A tambah dengan bucu B, bucu C, bucu D, bucu E, bucu F sama dengan 720. Jadi A kita, kalau dia tunjuk petak, dia sama dengan 90 darjah. Senaraikan nama bucu dengan sudut dekat bawah supaya kita tak tersalin bucu yang sama. Itu yang pertama. Supaya kita tak tertinggal bucu. Kita tak tertinggal mana-mana nilai. Kat A kita dapat 90. Dekat B kita dapat 132. Dekat C kita dapat 110. Inilah fungsi kita namakan. Kita nampak. Okey, ni 2X. Okey, D ni kamu kena salin tau. Ni 2X. Cikgu bagi nampak warna lain supaya kamu nampak. Walaupun dia bukan nombor, dia ada 2X, dia ada huruf. Kamu kena salin. E 120. Kamu kena salin 120 lah. Dan F adalah sama dengan 126. Sama dengan 720 darjah. Okey, kita tengok. Tambahkan semua yang hitam-hitam ni. Sebab apa? Yang geng dia adalah yang hitam ni. 90 tambah 132 tambah 110 tambah 120 tambah 126. Kita akan dapat 578. Tambah, jangan lupa. Jangan tinggalkan 2X ni. 2X ni lah ada X ni. Kita nak X ni. Jangan tinggalkan X tu. Okey, sama dengan 720. Kita alihkan dulu yang ini. 578 dia positif. Positif bila pindah ke sana, dia akan jadi negatif. Jadi 2X, jangan lupa salin. Sama dengan 720 tolak 578. 720 tolak 578, kita akan dapat 142. 142 2X. Huruf dengan nombor bila duduk sebelah-sebelah di dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Maksudnya 142 bahagi pula dengan 2. Kita pindahkan dia. Jadi dekat situ kita akan dapat X sama dengan
71. Tu cara dia. Okey, jelas tak jelas? Cikgu nak dengar sikit suara. Jelas ke tak jelas? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Kalau siapa-siapa tak faham, confused, okey, boleh tanya cikgu. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kalau ada soalan bagi je tahu Okey, kita pergi kepada level yang seterusnya. Kita pergi kepada level yang seterusnya. Boleh tengok dekat depan. Sekejap dia loading. Okey, level yang seterusnya adalah melibatkan tentang sudut pengeluaran. Cikgu dah ajar dah sudut pengeluaran. Semalam cikgu terangkan sudut pengeluaran dalam poligon sekata. Hari ini kita masuk kepada poligon yang tidak sekata. Kita masuk kepada sudut pengeluaran dia. Cikgu tunjuk cikgu tunjuk. Kejap. Okey, cikgu tunjuk soalan ni. Macam mana nak selesaikan? Ni hasil tambah sudut pengeluaran. Kita dapat 360. Okey, sekejap cikgu ajar menggunakan formula sudut pedalaman. Cikgu nak kamu faham formula jumlah sudut pedalaman. Nanti cikgu ajar formula jumlah sudut pengeluaran. Ada tak contoh yang terbaik? Okey, kita pergi kepada formula jumlah sudut pengeluaran. Kita pergi kepada jumlah sudut pengeluaran. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak ajar. Hasil tambah sudut pedalaman. Mana sudut pengeluaran ni? Sekejap Hasil tambah sudut pengeluaran sama dengan 360. 300. Okey, kita tengok dekat sini. Ya, okey. Formula ni kamu kena salin. Formula ni kamu kena salin. Okey. Kita fokus kepada satu jalan kerja. Satu jalan kerja. Okey, jalan kerja ni dia ada tau formula sudut pengeluaran. Tapi cikgu nak tekankan sekejap pasal formula sudut pedalaman. Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat example ni yang cikgu tunjuk dekat sini. Okey, jumlah sudut pengeluaran. Macam mana dia dapat 360? Nanti cikgu terangkan. Okey, dia dapat X. Nanti cikgu terangkan yang jumlah sudut pengeluaran. Okey, kamu tengok je dekat sini. Okey, cikgu ajar macam mana nak selesaikan menggunakan jumlah sudut pedalaman. Okey, jalan kerja dia akan panjang sikit. Tapi as long kamu faham dia punya konsep, kamu boleh selesaikan menggunakan jumlah sudut pedalaman. Sekarang ni, cikgu nak fokus kepada dia punya gambar. Okey, ni gambar dia. Ni gambar segitiga dia. Okey, dekat luar ni adalah 162 darjah. Dekat sini kamu dapat 130 darjah. Dekat sini dia ada nilai X. Okey, tujuan asal dia kita nak cari berapakah nilai X. Okey, kita berbalik kepada lesson kita yang semalam. Kalau garis lurus, berapa dia punya sudut? Cikgu nak dengar sikit. 180. Ya, 180 darjah. Sekarang kita highlight dekat sini. Bila kita buat
Ini dia punya garis lurus. Kamu nampak ni dia punya garis lurus. Ni garis lurus dia. Dia melintang macam ni. Jadi, macam mana kita nak dapat sudut dekat sini? Macam mana? Kita kena tolakkan dengan 180. 180 tolak 162. Jadi, kita akan dapat 180 tolak 162, kita akan dapat dia 18. Ini cara nak cari sudut pedalaman dengan sudut pengeluaran dengan memahami konsep garis lurus sama dengan 180. Okey. Lepas tu, cikgu nak buat pula yang guna warna biru. Tadi warna hijau. Selesai dah warna hijau. Dia dapat 18. Okey, untuk yang warna biru ni, fokus kepada ni garis lurus dia. Cikgu nak cari berapa sudut dekat sini. Jadinya 180 tolak pula dengan 130. Kita akan dapat 50 darjah. Okey. Kat sini boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, bagus. Maksudnya kita gunakan formula garis lurus sama dengan 180 darjah untuk kita dapat. Kalau dia nak nilai belah dalam, kita dapat nilai luar. Kalau nilai belah luar, kita dapat nilai belah dalam. Ini yang ini kegunaan garis lurus ni. Okey, yang kedua, kita nak cari X. Kita nak cari X. Jadi kita kena kira berapakah ini. Cikgu namakan dia Y. Kamu boleh je namakan dia apa-apa. Okey, guna formula tadi. Guna formula tadi. Cikgu nak kukuhkan formula sudut pedalaman kamu sebab dia pakai sampai form 5. N tolak 2 darab 180. Dia ada berapa bucu? 1, 2, 3. Jadi N dia sama dengan 3. Jalan kerja dia kalau kamu faham formula ni, cara nak guna terus. Kamu boleh selesaikan apa-apa pengiraan melibatkan polikon. 3 tolak 2 darab 180. Jadi 3 tolak 2 dapat 1 darab 180. 1 dapatlah 180 darjah. Jadi bila 180 ni adalah hasil bucu dekat nombor 1, cikgu bagi nama dia A. Bucu dekat nombor 2, cikgu bagi nama dia B. Bucu dekat 3, cikgu bagi nama dia C. A tambah B tambah C sama dengan 180. Okey, sampai situ jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, seorang je boleh. Yang lain macam mana? Boleh faham ke? Ada soalan nak tanya? Tak Boleh ada. faham. Boleh faham. Okey. Jadi Boleh. dekat A. Kita tengok kat A. A ni dia minta Y. Jadi kamu masukkan Y dekat A. Tambah dengan, cikgu nak ni cikgu nak latih kamu punya ni. B. B ni dekat belah dalam tau. Ni kan jumlah sudut pedalaman. Jadi fokus kat belah dalam. B kita adalah 50. B kita 50. Tambah dengan C. C kita adalah 18. Sama dengan 180. Selesaikan. 50 tambah 18, kamu akan dapat 68 sama dengan 180. Pindah ke sebelah, 180 tolak 68. Dekat sini, 180 tolak 68, kamu akan dapat 112. Maksudnya dekat belah Y ni, kamu dapat 112. Okey, bila cikgu dapat 112, macam mana cikgu nak cari X kalau cikgu dah ada satu garis lurus dekat sini? Macam mana cikgu nak cari X? Bahagi. Tolak 180. Bukan tolak, bukan bahagi, dia adalah Tolak 180. iya, kita fokus dekat sini. Dia fokus kat sini. Ini garis lurus dia. Ini garis lurus dia. Ini penghadang dia. Okey, ini Y. Ini adalah X. Jadi Y kita dah dapat 112. Jadi X tu berapa? Kita buat 180 tolak 112. 180 tolak 112. Tekan kalkulator dapat berapa? Berapa? Cikgu nak dengar sikit jawapan. 68. 68. Okey. 68. Okey, 68.
Jalan 68. kerja berbeza tetapi jawapan yang sama. Jawapan yang sama. Jawapan yang sama. Jadi 180 tolak 112 sama dengan 68. Apa yang cikgu guna? Cikgu guna dua formula. Cikgu guna dua formula. Jadi formula yang pertama adalah garis lurus mesti sama dengan 180. Jadi kalau kamu nak cari garis lurus dia, kamu kena tengok dia punya, kamu kena panjangkan dia punya ni. Kalau yang C ni dekat bucu nombor 3 dia panjang macam ni, kotak warna hijau ni. Kalau dekat B ni dipanjangkan macam ni. Kalau dekat A ni dipanjangkan macam ni. Kita nak cari yang belah dalam segitiga ni kita panggil dia sudut pedalaman. Yang dekat belah luar, cikgu dah kotakkan tu kotak warna hijau, kotak warna biru, kotak warna merah. Yang belah luar nama dia sudut pengeluaran. Sudut pengeluaran. Jadinya apabila kamu dapat dekat sini adalah 162, macam mana? Kita nak dapat sudut dekat pedalaman 180 tolak 162, kita dapat 18. Yang warna biru 130, 180 tolak 130 kamu dapat 50. Jadi macam mana dapat yang Y? Kita gunakan formula jumlah sudut pedalaman macam tadi. Jalan kerja macam tadi. Sebab tu cikgu ajar step by step. Y kita dapat 112. Kita berbalik kepada formula garis lurus. Iaitu kita dapat 112. Kita nak cari X. 180 tolak 112. Kita dapat 68. Okey, jelas ke? Boleh faham? Jelas. Faham dulu, faham. Boleh faham. Okey. Kalau kamu faham, menggunakan jalan kerja yang cikgu tunjuk. Nanti cikgu ajarlah jumlah sudut pengeluaran tu. Cikgu nak pastikan kamu betul-betul faham dia punya konsep, dia punya jalan kerja. Okey, masing-masing boleh cuba buat. Alamak, silap page. Masing-masing boleh cuba buat dengan menggunakan jalan kerja yang cikgu tunjuk. Bukan jawapan tu. Bukan contoh seperti di dalam contoh. Okey. Objektif utama cikgu adalah bagi kamu faham dia punya penggunaan konsep dia. Okey, cuba buat soalan ni. Cuba buat tu. Nanti cikgu ajarlah yang sejumlah sudut pengeluaran tu. Jangan risau. Okay, cikgu tengok kat Telegram
Okey, boleh buat tak tu? Nak dengar suara sikit. Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Tak faham bagi tahu, jangan diam. Ui, bagus dah ada yang hantar. Okey, betul Mimi. Good job. Okey, Nurul Insyirah. Betul, bagus. Okey, Nazhan. Betul. Jawapan dia 110 Bagus. Okey, siapa yang dapat 110 tu betul. Bagus. Tapi kalau salah pun hantar je, cikgu nak tengok salah kat mana. An-Nur. Bagus An-Nur. Cikgu ada dulu seorang pelajar nama An-Nur. Mukmin, betul Mukmin. Bagus. Wow. Ni siapa ni? Afiq Arif. Bagus. Afiq. Bagus Afiq. Tapi Afiq guna cara lain tu. Afiq guna cara sudut pengeluaran tu. Kalau boleh, cikgu nak buat cara macam cikgu buat. Okey, Danish Hafi. Betul. Bagus. Cikgu bagi lagi 2 minit untuk siapa yang nak buat. Jangan risau. Nanti cikgu tunjuk kat depan. Nazhan, silap soalan. Tapi yang 110 tu dah betul lah. Nazhan dah terpower. Bagus ni. Mahfuzah. Bagus. Tapi tu cara lain. Okey, habis dah masa. Habis dah masa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, dia memang ada satu formula mudah. Dia ada satu formula mudah. Nama formula ni adalah jumlah sudut pengeluaran. Jumlah sudut pengeluaran. Tapi daripada kajian cikgu nampak bila kamu dah tingkatan 5, kamu dah cikgu ajar matematik form 1 sampai form 5. Bila kamu dah tingkatan 5, dia jadi macam kamu faham formula tu yang cikgu tengah ajar, tapi dia tak boleh nak relate, dia tak boleh nak bagi kaitan. Apa kaitan formula sudut pengeluaran dan pedalaman? Pengeluaran lah. Pedalaman lah. Maksudnya dekat situ dia tak boleh nak kaitkan. Dia tak boleh nak kaitkan. Kalau kita panggil cikgu ajar dulu jumlah sudut pengeluaran. Ni nanti kalau kamu nak buat cara ni pun tak ada masalah. Cikgu nak terangkan kat kamu yang garis lurus tu dengan penggunaan pengukuhan jumlah sudut
pedalaman. Okey, kalau jumlah sudut pengeluaran, jumlah sudut pengeluaran, dia ada satu formula tau. Semua dekat luar ni, semua sudut di luar bila ditambahkan dia akan dapat 360 darjah. Maksudnya dekat sini kamu ambil 85. Ni lagi senang tau, ni lagi senang. Cuma cikgu nak tujuan cikgu suruh buat dengan formula cikgu adalah cikgu nak bagi kamu kaitan, kamu boleh relatekan. Okey, lepas tu ni 65. Lepas tu ini 100. Lepas tu ini adalah X. Sama dengan 360. Tambahkan semua. 85 tambah 65 tambah 100. Kamu akan dapat 250 tambah X sama dengan 360. Ini positif. Pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif. 360 tolak 250. Kamu akan dapat 110. Okey. S. Untuk menggunakan formula jumlah sudut pengeluaran. Sekarang cikgu nak bagi kamu kaitkan pula dengan jumlah sudut pedalaman. Cikgu guna warna biru. Jadi, kita fokus kepada jumlah sudut pedalaman. Maksudnya, kita nak cari yang di dalam dia. Jadi kamu kena faham, kamu nak dapat yang di dalam. Jadi yang ini kalau kamu nak dapatkan 180 tolak 85. 180 tolak 85. Kamu akan dapat kat sini 95. Okey, kat sini pula 65. 180 tolak 65. Jadi 180 tolak 65 kamu akan dapat 115. Dekat sini kamu akan dapat 180 tolak 100. Kamu akan dapat dia 80. Dekat sini macam biasa cikgu letak Y. Guna jumlah sudut pedalaman N tolak 2 darab 180. N tu bucu. Bucu dia ada 4. Bucu dia ada 4. Jadi 4 tolak dengan 2 darab 180. 4 tolak 2 dapat 2. 2 darab 180 dapat 360. Okey, daripada ni, step yang kedua. Ambil semua bucu. Ni A, ni B, ni C, ni D. A, bucu A, tambah bucu B, tambah bucu C, tambah bucu D. Sama dengan 360. Kita samakan. Jadi A kita 95. B kita 115. C kita Y. Dan D kita 80 sama dengan 360. Jadi kita tambahkan semua 95 tambah 115 tambah 80 kita akan dapat 295. 95 tambah 115 tambah 80 kita akan dapat 290. Jadi Y tambah 290 sama dengan 360. Yang tak nampak boleh salin. Positif pindah ke sebelah dia akan jadi negatif. 360 tolak 290. Jadi kat sini kita tolakkan kita akan dapat dia 70. Jadi macam biasa. Macam biasa. Yang ini adalah dia punya Y. Y kita dapat 70. Kat sini X yang kita nak. Jadi, tolakkanlah dengan Y kita. Kita still akan dapat 110. Jawapan yang sama. Jangan risau. Jawapan yang sama. Menggunakan konsep yang berbeza. Konsep yang pertama, cikgu buat guna sudut pengeluaran. Konsep yang kedua, cikgu selesaikan menggunakan sudut pedalaman. Maksudnya daripada hari ni kamu masuk kelas ni kamu dah faham macam mana nak kaitkan sudut pengeluaran dan sudut pedalaman. Okey, macam mana? Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi kalau kamu dah faham benda ni,
kamu dah faham yang cikgu tunjuk daripada kelas malam sampai ke kelas hari ni, sebenarnya cikgu dah ajar semua dah. Cikgu dah ajar semua dah. Cikgu susun. Cikgu susun dulu. Semalam cikgu fokus kepada poligon sekata. Hari ni cikgu fokus kepada poligon tidak sekata. Sama je. Dua-dua tentang cari sudut. Kalau poligon tak sekata macam mana? Dia ada dua benda. Satu kita guna jumlah sudut pengeluaran. Satu kita guna jumlah sudut pedalaman. Pengeluaran dan pedalaman cikgu dah ajar semalam. Macam mana? Yang ingat tak homework? Kau tengok homework. Cikgu gariskan panjang. Supaya kamu nampak. Benda ni adalah penting. Ini adalah penting. Penting. Masa SPM nanti, janganlah kamu ingat dia takkan masuk tau. Dia takkan masuk subjek form 1, form 2, form 3. Form 1, form 2, form 3 dia masuk juga. Itu asas dia. Ini adalah asas dia. Okey, jelas. Cikgu nak dengar sikit. Kalau jelas, cakap jelas. Jelas. Okey, bagus. Jelas. Okey, salin dulu. Dah salin belum ni? Dah. Okey. Dah. Sekejap, cikgu tengah accept ada orang baru masuk. Okey. Habis. Kita pergi. Sebenarnya dah habis dah. Cikgu ajar. Dia sampai situ je dalam bab ni. Tapi, yang ni kan? Yang ni cikgu dah ajar semalam. Pentagon. Bahagi 5. Ini nilai sudut pengeluaran 360 bahagi. Yang ni untuk poligon sekata. Nilai sudut pengeluaran. Nanti cikgu ajar. Sekejap. Cikgu nak nampak gambar. Okey. Sekarang ni. Dengan masa yang ada setengah jam ni. Cikgu nak tunjuk dekat kamu. Macam mana nak selesaikan soalan-soalan. Dia yang atas-atas tu semua cikgu dah ajar dah. Kalau kamu faham yang tu, maksudnya kamu dah boleh faham dah. Sekarang ni kita fokus kepada kreativiti fikiran kamu macam mana dalam menyelesaikan soalan-soalan berkaitan. Ini adalah soalan-soalan dia lah. Okey. Cikgu akan pergi selesaikan soalan A. Cikgu akan selesaikan soalan A. Kamu boleh tengok dekat depan. Boleh tengok kat depan. Kita akan selesaikan soalan A. Soalan A. Dekat sini, kalau kamu faham dan kamu boleh kaitkan. Sebab tu cikgu ajar dua cara tau tadi. Kamu boleh kaitkan jumlah sudut pedalaman dan jumlah sudut pengeluaran. Kamu takkan ada masalah untuk buat soalan ni. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Rasa-rasa bila kamu tengok soalan macam ni, ada tak idea untuk cari nilai X? Ada. Okey. Ada baru 3 orang cikgu dengar cakap ada. Yang lain ada tak? Cikgu nak dengar. Rasa-rasa boleh selesaikan tak nilai X ni? Boleh. Ada. Okey. Bagus. Okey, cuba tak apalah. Cikgu tak tunjuk. Cikgu tunjuk lepas ni. Kamu selesaikan dulu. Okey, sekarang. Guna idea kamu untuk selesaikan nilai X. Okey, cuba cari nilai X. Cikgu bagi 5 minit. Cuba cari nilai X. Siapa-siapa yang dah siap, boleh hantar di Telegram. Cikgu akan cek. Okay, cikgu tunggu kat Telegram tau. Siapa-siapa yang tak dapat ataupun ada masalah, bagi tahu cikgu.
Ramai tau Telegram. Ada separuh kelas ni dah DM cikgu. Baguslah. Eh? X tu belah dalam tau. Jadi kena pakai jumlah sudut pedalaman. Okey, bagus Anur. Bagus. Jawapan dia 128 tau. Seratus dua puluh lapan. Bagus betul. Bagus Nurul Insyirah. Hakim. Bagus Hakim. Pandai. Bagus. Bagus. Apa nama ni? Kuazandra. Bagus Kuazandra. Okiman. Aiman apa nama dia? Aiman Daniel. Bagus betul. Ifa Zulaika. Bagus betul. Iman. Betul. 128. Bagus. Okey. Muhammad Darwishi. Betul. Bagus. Mahfuza. Okey. Bagus. Betul. Mimi. Okey. Mimi. Betul. Bagus. Okey. Nak masa lagi ke? Ke nak cikgu terangkan terus? Nak masa lagi? Nak masa lagi ke nak cikgu terus terangkan? Terus terang. Okey, terus terang. Okey, berapa orang tak dapat? Kalau siapa-siapa yang tak dapat cakap tak. 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 Okey, seorang. Tak. Okey, dapat. ada yang tak dapat. Okey. Okey. Ramai juga yang dapat, ramai juga yang tak dapat. Okey, tengok kat depan. Yang pertama adalah kita berbicara tentang garis lurus. Kalau garis lurus, dia 180 darjah. Sekarang, kita fokus dekat R. R ni dia ada garis lurus tau. Ini garis lurus dia. Kalau tak nampak, cikgu tebalkan sikit. Ni garis lurus dia. Tebal lagi. Ni garis lurus dia. Jadi, bila kita nak cari yang belah dalam ni, maksudnya kita kena buat 180 tolak dengan 88. Itu yang pertama. 180 tolak 88. Jadi, bila kita tolakkan, kita akan dapat 92. 92 ni adalah jumlah sudut dekat dalam ni. Ni 92. Itu cara dia. Okey, cikgu pergi kepada warna hijau pula. Warna hijau ni dia ada garis lurus juga. Ni garis lurus dia. Jadi bila cikgu mention dekat sini, cikgu nak cari dia punya baki yang ni, cikgu kena buat apa? Cikgu kena buat 180 tolak 75.
Sorry. Jatuh kalkulator. 180 tolak 75. Cikgu akan dapat 105. Jadi bila 105 tu dia dekat belah dalam. Tu cara dia. Okey. Fokus kepada yang warna merah. Fokus kepada yang warna merah. Ni garis lurus dia. Ni garis lurus dia. Jadi bila tu garis lurus dia, bila tu adalah garis lurus dia, cikgu kena cari yang sebelah sini. Maksudnya cikgu kena buat apa? 180 tolak 55. Okey, tekan kalkulator. 180 tolak 55, kita akan dapat 125. Maksudnya dekat sini 125. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Maksudnya kita ambil kira jumlah sudut belah dalam ataupun kita panggil pedalaman. Kan cikgu mention kelas malam, setiap poligon mesti tertutup. Jadi bila dia tertutup, dia ada sudut belah dalam dengan belah luar. Kita tak panggil dia belah dalam, belah luar kalau dia tak boleh tertutup. Sekarang ni dia tertutup. Dia tertutup. Jadi belah sini, belah yang cikgu ada warna biru ni, warna biru cair semua ni, ni semua adalah sudut pedalaman. Ini adalah sudut pedalaman. Jadi apa yang kita nak buat bila kita dah mention tentang sudut pedalaman? Carilah jumlah sudut pedalaman menggunakan formula N tolak 2 darab 180. N dia ada 5. Mana cikgu tahu ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan 5 tolak 2 darab 180. 5 tolak dengan 2, kita dapat 3 darab 180. 3. Dia 3 darab 180. Kita dapat 540. 540 ni apa? 540 ni adalah sudut P tambah dengan sudut Q tambah dengan sudut R tambah dengan sudut S tambah dengan sudut T sama dengan 540. Okey, sampai sini jelas ke? Boleh faham? Cikgu nak dengar suara. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila dah sampai sini, masukkan nilai ikut tempat dia. Siapa yang baru masuk ni? Terkeluar. Okey, jadi kan P dia adalah X. Ni X dia. Ni X. Jadi kita kena salin ikut huruf tu. Jadi P tu adalah X tambah Q. Q ni 105. Tambah dengan R. R ni 92. Tambah dengan S. Okey, petak ni maksudnya apa? Petak dekat sudut S ni 90 darjah. 90 darjah. Jadi kita masukkan 90. Tambah dengan T. T kita 125. Sama dengan 540. Tambahkan semua 105 tambah 92 tambah 90 tambah 125. Kita akan dapat X tambah 412 sama dengan 540. Pindahkan ni ke sebelah. Jadi maksudnya ni positif. Bila positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Dia 540 tolak 412. Kita akan dapat X sama dengan 128. Ini cara dia. Okey, yang tak dapat, cikgu nak kamu salin sebiji macam kat depan. Kat mana cikgu bulatkan, kat mana cikgu petakkan, kat mana ada anak panah, okey salin. Okey. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Yang contoh cikgu tunjuk kat depan ni. Boleh. Okey. Okey, ada soalan ke nak tanya? Kalau ada boleh bagi tahu. Tak ada Okey. Sekejap. Okey. Last soalan untuk hari ini.
Ni soalan orang kata ekstrim lah, ekstrim. Maksudnya bukan ekstrim. Advance lah, advance. Okey. Sekarang ni Soalan kebat, menggunakan soalan kebat. ya, soalan kebat. Soalan advance lah ni soalan advance. Okey. Menggunakan contoh yang cikgu tunjuk dekat depan serbi sedikit ni. Ambil tengok kepada contoh soalan ni. Cari nilai X tambah Y. Berapakah nilai dia? Okey, cuba buat. Habis soalan ni, habislah. Ini cikgu bagi masa 5 minit. Bagi tahu cikgu tahu kalau ada masalah. Cikgu akan tunjuk juga soalan dekat bawah tu macam mana cara nak selesaikan. Tapi kamu buatlah dulu. Okey, macam mana? Boleh buat tak? Boleh. Oh, boleh. Bagus. Okey, lagi 3 minit. Wow.
Bagus Haryana, bagus. Dapat buat. Yang dapat buat ni memang cikgu sahkan dia betul-betul faham. Jawapan dia 421. Okey dah tu nanti. Dia X dengan Y tu tak perlu bahagi. Nanti cikgu tunjuk kat depan tau. Lagi 1 minit. Okey, yang lain macam mana? Susah ke soalan ni? Nak tanya sikit. Susah cakap susah. Boleh lah. Boleh lah. Oh, bagus, bagus, bagus. Okey, cikgu nak mula terang dah. Okey, bagi yang siapa-siapa tak dapat ataupun confuse, boleh tengok dekat depan. Okey, boleh tengok Okey, tengah tengok tak ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Tengah tengok tak? Nak. Baik. Tak. Tengok. Tengok. Okey. Bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok sini. Kita ada 15 minit je kelas kita. Okey, sekarang ni dia adalah soalan dia nak cari X, Y. X tambah Y. Sebenarnya kalau kamu faham tentang konsep sudut pendalaman, sudut pengeluaran, kamu boleh buat dah. Cumanya dekat sini dia ada unsur kebat sikit. Dia ada, orang kata kalau kebat ni penambahan info. Kalau siapa faham penambahan info tu, dia boleh selesaikan. Contoh, kalau garis lurus, kita fokus dekat M ni. Kita fokus dekat M ni. Kat sini kan cikgu dah ajar dekat mana satu garis lurus. Ini dia ada 75. Jadi kita nak cari baki dia. Kita nak cari baki dia belah dalam ni macam mana? 180 tolak 75. Iya, 180 tolaklah dengan 75. Kamu akan dapat 105. Selesai. Kamu dah dapat satu titik dalam. Okey, kita fokus kepada Q pula. Q ni, dia garis lurus ke? Tak, dia bukan garis lurus. Tengok balik nota yang cikgu bagi semalam. Q ni, dia membentuk bulatan. Bulatan maksudnya berapa darjah kalau bulatan penuh? 360. Iya, 360. Pandai. Jadi untuk kita cari belah dalam ni maksudnya kita kena buat 360 tolak dengan 96. Jadi kita akan dapat 264. Selesai. Kita dah ada 2. Okey, kita pergi kepada N pula. N ni dia saja nak bagi confuse kat kamu. Kalau sini 70, bermakna kat sini pun 70. Jadi, dia dah jadi, dia selari. Dia selari. Kita panggil dia selari. Dia ada 2 selari serenjang. Tak apa, itu nanti tu bahagian garis lurus nanti cikgu ajar. Okey, ni 70 dengan 70. Jadi, cara nak cari baki dia belah dalam macam mana?
Ha. Apa kena tolak apa? 180 tolak 70. Ya, 180 tolaklah dengan 70. Boy, takut-takut semua. Okey. Jadi dekat sini kita dah ada nilai-nilai semua sudut pedalaman. Jadi apa lagi? Kita gunakan formula jumlah sudut pedalaman. Ingat, kalau kita nak pakai jumlah sudut pedalaman, pastikan semua nilai belah dalam kita boleh cari. Jadi, pakai macam biasa, iaitu formula N tolak dengan 2 darab 180. Kita tengok ada berapa bucu. Bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5, bucu 6, bucu 7. Bermakna N tu sama dengan 7. Masukkan dalam formula 7 tolak 2 darab 180. Jadi 7 tolak 2 kita dapat 5 darab 180. Tekan kalkulator 5 darab 180, kita akan dapat 900. Ini cara dia. Okey. Macam mana nak selesaikan 900 tu? Okey, kita tengok Okey, kita tengok. Bucuk J tambah dengan bucuk K tambah dengan bucuk L. Ni bucuk L. Tambah dengan bucuk M. Tambah dengan bucuk N. Tambah dengan bucuk P. Tambah dengan bucuk Q. Tambah dengan tak ada dah. Tambah dengan bucuk Q sahaja. Total dia, ni semua bucuk JKLMN ni ada huruf tau. Ni J, ni K, ni L, ni M, ni N, ni P, ni Q. Maksudnya cikgu bukan sahaja ambil. Dia dah sertakan dah. Jadi bila semua ni ditambahkan, total dia berapa? Cikgu nak dengar sikit suara. Total dia berapa? 675. Ni 900. Dia 900. Yang cikgu kira tadi. Jumlah sudut pedalaman 900. Jadi J kita adalah 55. Ni tak muat lah, cikgu buat dekat belah bawah lah. Okey. J kita adalah 55 ni. 55. Masukkan 55. Tambah K. K kita adalah X. L kita adalah Y. M kita 105. N kita 110. P kita 101. Q 264. Sama dengan 900. Yang nombor-nombor semua boleh tambahkan. 55 tambah 105 tambah 110 tambah 101 tambah 264. Jadi bila ditambahkan, kita akan dapat 635 X tambah Y sama dengan 900. Pindahkan sahaja. Pindahkan sahaja dia punya 635. Kita akan dapat 900 tolak 635. X tambah Y. 900 tolak answer kita akan dapat 265. Ni jawapan dia. Okey, masing-masing boleh tengok jalan kerja yang cikgu buat dekat depan. Masing-masing boleh tengok jalan kerja cikgu buat kat depan. Cikgu tak cari X dan cikgu tak cari Y. Kita kan nak X tambah Y, jadi kita tak perlulah selesaikan. Maksudnya jawapan tu dah terus dapat dalam keadaan X tambah Y. Kamu tak perlu pun nak cari X tu apa, Y tu apa. Kamu terus je X tambah Y sama dengan 265. Okey, boleh tengok jalan kerja yang cikgu buat. Kat situ semua satu-satu cikgu dah terangkan. Okey ke? Boleh faham ke semua ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Boleh. Boleh. Okey. Faham cikgu. Okey. Dia memang macam ni tau. Kalau cikgu tunjuk tu, kamu jadi faham. Tapi bila kamu cuba buat, alamak, macam mana ni? Dia jadi tak nampak balik. Jadi sekarang ni apa yang cikgu nak kamu buat? Salin macam sebiji yang cikgu tulis dekat depan ni. Sampai dapat jawapan. Okey. Cikgu dah perincikan dah semua ni. Kat mana bahagian yang perlu ditambahkan, kat mana bahagian yang perlu ditolakkan.
Boleh ke cikgu suruh salin? Boleh. Okey. Cikgu bagi masa untuk kamu salin. Okey, dah habis salin belum? Ke tengah salin lagi? Dah. Dah. Ada yang belum tu. Okey. Dah. Ya, sabar. Okey. Jadi kita ada lagi 5 minit. Kita ada lagi 5 minit. Dia sakit belakang. Jadi kita ada lagi 5 minit kat sini. Cikgu nak simpulkan apa yang cikgu dah ajar. Untuk hari ni, untuk siapa-siapa yang boleh salin lagi. Cikgu dah ajar tentang poligon tidak sekata. Lepas tu cikgu kukuhkan tentang jumlah sudut pedalaman. Kamu boleh tengok balik. Jumlah sudut pedalaman. Lepas tu cikgu ada ajar jumlah formula jumlah sudut pengeluaran. Pengeluaran. Hari ni kita fokuskan tentang mencari nilai sudut. Kita fokus nak cari nilai sudut dalam poligon tidak sekata. Lepas tu kita ada penambahan. Kita ada penambahan. Kat mana kita pergi kepada garis lurus. Iaitu sama dengan 180 darjah. Garis lurus ni kita ada pergi kepada bulatan iaitu 360 darjah. Sebenarnya banyak yang kita belajar dalam masa 2 jam ni. Okey, cikgu saya macam tak dapat apa-apa pun. Dia cakap macam tu. Okey. Kalau yang tak dapat apa-apa tu maksudnya tak fokus. Dia nak dapat semua benda ni dia kena fokus. Okey, soalan-soalan kebat ni macam ni lah bentuk soalan kebat kalau dia dalam keadaan geometri. Kalau dia dalam keadaan geometri. Geometri ni macam bentuk-bentuk lah. Bentuk. Okey, untuk siapa-siapa yang ada masalah, jangan risau. Kelas ni direkod. Contohlah kamu nampak, soalan ni macam cikgu tunjuk. Kamu boleh buka balik recording kelas. Lepas tu kamu boleh rujuk balik. Okey ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey ke? Okey. Okey. Bagus. Okey. Sebenarnya cikgu memang niatnya memang nak tolong kamu lah. Tolong kamu faham matematik. Tetapi komitmen yang asal tu datang daripada diri kamu. Kamu fokus ke tak?
kamu buat latihan ke tak, kamu salin tak nota cikgu bagi. Semuanya reflect dekat diri kamu juga. Cikgu cuba, cikgu boleh tolong. Tapi semuanya diri sendiri juga. Jadi benda ni adalah yang penting untuk seorang pelajar. Kalau dia nak faham sesuatu, dia kena fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar arahan guru. Okey, arahan guru yang orang kata yang betul lah, jangan arahan yang salah. Okey, nota-nota kena salin, latihan kena buat. Okey, jadi daripada situ itu sahajalah kelas kita untuk hari ni, bahagian poligon. Untuk esok minggu depan pula. Untuk esok kita masuk kelas bulatan tau. Bulatan maksudnya kelas-kelas yang apa? Bab yang seterusnya iaitu bab 5 bahagian bulatan. Okey, cikgu agak happy sampai 72 orang, 68 orang masuk kelas hari ni. Jadi cikgu harap semua boleh faham apa yang cikgu ajar lah. Faham tak faham ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Faham. Faham. Okey. Dia kalau bila dah 12.30 ke 2.30 ni perut masing-masing tengah lapar. Lapar tak? Lapar. Ya. Jadi lepas ni yang boleh makan, boleh solat, boleh rehat. Tapi sebelum tu cikgu nak confirm kan, ada tak soalan nak tanya cikgu ni? Tak ada. Ada cikgu. Tak ada. Tak, cikgu. Okey, Tak ada. lapar dah penat dah. Okey, jadi untuk next class cikgu akan bagi modul awal lah. Kalau kamu macam tak faham, kamu boleh ni tau. Bawa buku teks. Sebab cikgu kalau ajar memang cikgu dengan buku teks je. Memang cikgu rujuk buku teks 100%. Dah tiup-tiup dah tu. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni. Cikgu minta maaf salah silap kalau ada terkasar apa-apa, tak faham apa-apa. Okey, kalau ada masalah boleh DM cikgu kat Telegram. Okey, sampai situ sahaja semua. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, cikgu. Bye. Terima kasih. Syukran jazilan.